Dia punya apa, lab center kan. So saya buka saya punya bracket, dan saya tarik yang awak dah buat sebelum ni, lab center. Okay, so awak dah ada .html, ni dia. Let me see apa yang ada dalam .html. Lab 1S. Ini 6, ini 5. Mana awak punya? Ni kan? Okay. So HTML ni awak punya. So kita belum ada link lagi. So kita akan buat link. Gambar dah ada. Kita buat link. Ini dah buat link kan. Buat link, lepas tu kita buat yang CSS punya tu. Ya, kita continue yang ni. Extract CSS and then JavaScript. Kita buat link dekat sini. Ni ada link. Nanti yang cut ni kita buat time bootstrap. Saya tunjuk dekat macam mana nak buat button. Button pun nanti kita, ni saya tunjuk juga macam mana nak buat button. Simple je button. Ni dia punya property lah, attribute untuk button. Border dia ada, tak ada outline. Dia ada outline, zero outline, display. So ini awak boleh try ni property dia ni untuk button. Ni button ni. Title dah ada. Paragraph. So apa yang kita dah buat sebelum ni yang belum ada button, gambar dah ada, title dah ada, button behavior belum lagi. Tapi yang ini simple je. Jadi kita tengok dulu href, lepas tu macam mana nak convert into button ataupun kita create button lah, gunakan href or anchor. So pergi dekat you punya ni, you punya page. Kita nak just create, kita nak create ni dekat body yang ini inline punya CSS. Kita nak create anchor or link. So awak type A, lepas tu awak type tab, and then yang ini adalah dia punya teks yang awak nak display. So awak boleh letak 4 link lah. Dekat sini awak ada apa? Awak ada club, student club, sport dengan academic. Kita ambil 3, student club, sports dengan academic. So kita dah create tadi ni kan, A, anchor, tab. So dapat tu. Dan kita nak 3 benda. So control D 2 kali. So awak dapat yang ini sports, dan yang sini student club student club. Okay. Dan yang ini index home. Kita buat 3 je Home ni yang dekat sini lah, University Student University Campus lah, ATSN Student University Campus lah, dia punya main page dia. So then yang ini kita masukkan dekat dalam student club and then sports dengan academic, ada 3. Lagi satu academic. Control D, yang ini academic. Okay. Kita just nak buat dia punya link academic. So and then dia punya link dia, kita kena create dia punya yang ini kita save as lah. Okay, kita save as club, save as club, save as club ni kan, ni club HTML okay, enter. Lepas tu kita ada ni club kan, academics, save as again, save as academic.
Lepas tu kita dah ada academics, club, sports ni terakhir sports. Again, you save as juga. So, kita ada semua. Yang ini apa? Sports. Boleh nampak? Kecil sangat. Okay. So kita dah ada tu. So dekat main ni kita delete mana yang tak perlulah. Academic, student life. Yang ni kita boleh delete. So kita boleh buka dekat dia punya page dia. Okay. So Ctrl S save. Oh ni salah delete dah. Punya sports dia yang kita tinggal. Academic ni kita delete. Yang ni sport punya kan, sports HTML. So yang lain kita delete kecuali dia punya link ni link ni. Okay. So link ni by right kita buat dululah. Okay. But anyway kita boleh buat kemudian pun tak apa. Link student life. Okay. Inilah. So link ni yang home ni tekan slash dekat situ, awak ambil yang awak punya docs kan, DOCH docs dekat sini. And then awak buang dia punya first slash tu, sebab bila awak ada first slash dia terus pergi dekat sini htdocs, dia tak masuk dekat dalam labs lab S1 ni, labs 1 S1. So kena buang tu. Lepas tu yang ni pun sama juga, slash, lepas tu awak ambil student club tu buang. Academic pun sama, academic, dan awak buang. Dan sport pun sama juga. So kita dah bagi yang ini, kita dah bagi dia punya address dan URL sports.html, academic.html untuk sport, academic dan club kan. Ctrl S. Yang ini apa? Ni sport punya kan. So kita just copy semualah yang ni. Ctrl C. Pergi dekat academic dulu. Ni kita just replace je. Ctrl V. Pergi dekat clubs. Just replace je. Boleh lepas tu club, academics, academic dah, clubs, sports ni pun sama. Oh ini dah ada. So last sekali apa, dekat yang docs ni tu, docs mungkin dapat, dia belum lagi. Okay, yang last tu. So kita just copy je, Ctrl C, pergi dekat docs HTML, kita replace. So semua dah ada, Ctrl S, save, semua dah ada. So kalau you preview, save all dulu, preview, save all, Ctrl Alt S tu, save all, and then you preview. Sekarang ni dia dah ada navigation punya link dekat situ. Awak boleh letak dekat bawah kalau awak nak, just turunkan dia. Yang ini apa? Dia punya dia punya ni kira dia punya first title lah. Okay, awak nak turunkan pun boleh. Tapi dekat situ maknanya sebab title tu sebabnya memang dekat bawah So then ni dah ada. Awak pergi dekat club, student club ni. Oh dia belum masuk lagi clubs. Oh sama, kita tak delete lagi. Academics, sports. Sport kita dah delete dah. Okay, yang lain tu awak tinggal betulkan lah. Okay, so ni kaedah dia. So kalau yang clubs, awak tinggalkan yang club. Yang lain tu buang tinggalkan yang club. Okay, yang ini statement ni awak tinggalkan. Kalau nak letak gambar dekat bawah tu, just copy je yang ini ni. Just copy je, Ctrl C, Ctrl C, nak taruh dekat situ, Ctrl V, dan yang lain semua padam. So ini dah selesai. So clubs ni kalau preview tadi, kalau preview clubs, balik ke clubs, refresh, dah ada association student clubs, and then dia punya tu. Yang lain tu boleh padam lah. So sekarang kita dah buat link. Yang ada soalan tak? Nak tengok lagi sekali? Simple je macam mana nak buat link. Lagi sekali dekat sini kita create satu, guna anchor A, tab. So and then URL kita boleh letak, and then text dekat sini. Kalau kita nak jadikan dia text ni sebagai button, dan awak boleh letak button dekat situ. Kat sini button, BUTTON, and then tab. So kalau taruh button dekat situ and then you
taruh awak kena letak something dekat sini lah, teks tu kan, antara button lah. Contohnya dekat sini references kan, references. Okay. So, bila you preview ni dekat mana, clubs kalau you preview clubs, dia dah ada button dekat situ. You boleh turunkan kalau you nak turunkan. Contohnya awak letak satu paragraf, empty paragraph dekat situ, you dah boleh turunkan, control S, save. So dia boleh turun bawah. Okay, turun bawah. Dan awak boleh letak lagi dekat sini ni. Awak just copy dekat sini, copy ni, Ctrl D, 3, reference yang ini books, whatever lah kan, article. Sini. So ni kaedah untuk you create button. So kalau you refresh, instead of satu, awak dah dapat 2. Okay, kat bawah tu ada satu. Okay. So, and then you boleh letak dia punya URL. So, untuk artikel punya URL, you boleh keluar juga. Contohnya, you nak buat reference ni books kan. So, books ni reference, awak boleh letak contohnya W3 School dekat sini kan. Tapi kan ada lah, complete lah W3 School, w3school.com kan. So then dia pergi dekat W3 School. Just copy je W3 School punya tu. Contohnya kita ambil W3 School HTML. So just pakai yang itu, Ctrl C, masukkan dekat sini. Okay. So Ctrl V, so dapat HTML punya. Ctrl S, save. So bila awak club ni kan, bila awak refresh mula club, refresh, so awak dapat reference, dia akan pergi dekat W3 School. Tengok dekat bawah sini, dia ada dia punya address ni. Okay, so awak boleh klik dan dia akan terus pergi dekat artikel. So ni link. Dan seterusnya kita nak buat tadi link. Kalau nak buat ni button tu kan, yang internal, external dengan ni CSS tapi CSS dah buat sebelum ni kan sikit So kita buat semula internal, external dengan inline. Awak try buat kalau awak boleh buat, tapi kalau tak sempat tak apa, nanti awak tengok balik. Saya dah postkan juga yang kawan awak punya kan, video lab section 4 punya saya dah postkan juga, 1B. Yang ini dah complete dia punya, cuma ada sikit je lagi yang belum. Yang last kali nak buat grid punya, layout grid, saya belum buat lagi. Tapi itu kita nanti, saya dengan section 4 nanti buat review dan buat yang kita try buat nanti lepas bootstrap section dia punya layout grid kalau dapat sekali dengan awak. So kita teruskan yang internal punya, yang ini internal, external dengan inline. Inline awak dah buat dah sebelum ni, yang ini kan inline. Awak dah buat inline, ini awak punya inline. Ni body, dia ada background. Ni dipanggil inline CSS. So kita nak buat yang dah buat juga dekat sini kan, yang internal punya. Ni internal. So last kita tengok nak buat apa, nak buat yang external punya. Tapi sebelum tu saya nak tunjuk dekat awak macam mana nak buat yang button punya tu. W3 School button, dia boleh bila awak hover je dekat CSS button hover. CSS button punya button hover dia. W3 School hover button. Okay, dekat sini kan ini dekat button CSS button. Dia ada gambar punya. Dekat image ni. Dekat image ni. Awak pergi dekat
apa HTML, pergi dekat image, dia bukan dekat HTML, dekat dalam img tag punya W3 School, img img underscore tag, img tag ni. Jadi dekat situ awak boleh tengok attribute dia, image tag, hover, hover, okay, hover yang ni, bukan hover effect. Yang ini dia punya dia macam animation effect lah lebih kurang. Yang ni CSS ni, fading, overlay punya effect. So dia punya kaedah dia ialah kalau you nak ni image, ni dot image ni maksud dia dia pakai, kalau dot image tu maksud dia guna kelas punya, dia dalam kelas element punya. Contoh dekat sini, yang ini image dia, dekat sini img avatar png, dia ada container img, dia guna image class. Okay, yang ini image punya class. So opacity dia 1. Pergi dekat, bila dia hover image tu, bila dia hover image ni, dia akan tukarkan opacity dia apa 30%, 0.3. So basically dia ada dia punya ni class dia, then dia punya behavior dia. Yang ni bukan, yang ni dia punya kelas dia. Okay, so kemudian yang ini pun sama juga container. So dekat sini yang you nak buat ialah, you nak pilih dia punya kelas dia, dia punya property dia, lepas tu apa dia punya attribute yang you nak ganti. Contoh opacity you nak convert, you nak berapa. Yang ni container dekat luar. Untuk yang image punya dekat dalam. Cara dia ialah pilih kelas tu, dan dia punya dia ada column ni untuk dia nak pilih attribute dia. So dekat dalam Bootstrap ni awak kalau nak create, dekat sini kita ada kelas, contohnya kita ada kelas, sini belum ada kelas lagi. So untuk kelas ni awak kena create lah. Contoh dekat sini awak nak klik, bila create kelas, awak tab kelas, and then awak pilih, kemudian awak bagi nama. Contoh dekat sini kalau yang ini p dot something dekat sini, p, yang ini paragraph untuk kelas. Ni para lah. Nama kita letak para kita bagi dia nama. So dan kita guna ni untuk kita nak identify elemen yang ini, yang kita nak bagi dia bila dia hover dekat situ. So dan dekat sini dia punya H2 ni, dia punya dia punya elemen dia. So kita pilih elemen dia, yang ini P, then dia punya kelas dia ialah, untuk kelas tu awak tengok dekat sini. Kita tak cover semua dekat dalam tu. Sini pergi dekat sini W3 School, and then CSS, HTML basic, HTML element dekat sini. So HTML element dekat sini dia ada, ini dia punya tag dia, ini element content dia, heading, h1, paragraph ni. Kemudian dia ada kelas, so yang ini elemen. Untuk yang kelas punya, ada elemen awak tengok dekat sini. Kita pergi dekat elemen,
HTML element HTML element. Dia cuma nak identify apa elemen yang ada dekat dalam. So contohnya dekat sini untuk H1 ni elemen ni dia tak tunjuk banyak dekat sini. So elemen okey, dia dalam bentuk div. Ni elemen juga dalam bentuk div. Kita nak identify dalam bentuk div, dalam bentuk kelas. Ini tujuan dia untuk kita nak assign attribute dekat situ. Contohnya dekat sini kan. Untuk yang contohnya yang ni dot ni dia untuk nak identify kelas. So dia letak situ kelas. Okay. So kalau tengok dekat sini div opening and div closing dekat sini. Yang ini dekat dalam satu container. Div ni untuk container dan city ni adalah kelas untuk yang ni. Dia sebenarnya sama juga di container. City ni dia spesifik untuk dia punya ni. Maknanya kalau katalah kita namakan yang ni semua city, ni city, ni city. Semua yang ada dekat dalam elemen tu, contoh kita nak bagi dia background color. Background color, so dia punya item ni akan follow yang .city punya styling. Ni kan. Kalau kita letak sini city 1, contoh dekat sini city 1, dekat sini ada satu city 1, yang lain semua city je. Hanya city 1 sahaja yang dia akan follow dia punya attribute dekat sini, CSS. Contohnya background color dia color ni, color tomato color. And then color ni untuk font, white color. Jadi kalau you tengok ni kan. So ni city. Kalau you letak dekat sini, ni dekat London kan. Kalau London saja city 1, kita letak city. Yang lain semua lain. Contohnya dekat sini 1, ni 1. Nak identify elemen saja. So yang tu dia tak akan follow dia punya styling. Hanya yang dia punya nama exactly apa yang dia dekat styling. Okay. So yang ini kaedah untuk kita nak identify, kita nak define spesifik elemen punya. Contohnya kalau sini city 1 kan, sini city 2. So then kita nak define untuk city 1 punya, ini kita just copy je. Saya just copy je yang ini, Ctrl C. Saya taruh dekat atas, Ctrl V. Yang ini city 1. And then saya close. And then saya just ambil background kali ini, Ctrl C. Saya letak untuk city 1 punya. Yang ini setelah tomato saya letak green color. Kan? So yang city 1 ni yang dekat Paris punya. Bila saya run, dia akan run cuma yang Paris saja. City 1 dia tak ada space City 1. Apa lagi yang tak? City 1 dekat sini. Betul lah. Let me see background color. Let me see apa yang kurang. Saya test dulu yang ini red color. Boleh jalan tak? Okay, boleh. So kat mana yang kurang background? City 1 plus city 1. Saya tak nampak dekat mana. But then by right dia sepatutnya boleh. Okay. Kita try letak dekat belakang. Okay, lepas pada style, opening style and closing style dia okey kita. Boleh. Okay, so sometimes dia tapi yang sini city dia tak ambil pula. Okay. So kalau macam tu awak kena sini yang ni dia ambil, dia override. Saya tak nampak kenapa dia override. But then CSS ni dia akan ambil yang last punya attribute. Kalau katalah awak letak dekat style, background dia merah, tapi dekat inline dia hijau, dia ambil yang last running punya attribute. So awak kena pilih lah
Yang terbaik awak kena letak dekat mana, dekat external punya instead of dekat internal. Macam ni kan. Ni tak ada yang internal punya. Yang kita buat sebelum ni, yang ni ada internal punya. Okay, internal CSS. Mana? .html tu kan. Ni ada internal. Okay, kita ada background color. Dia ada internal. Yang ni. So kalau katalah kita letak dekat sini, dekat under style, kita letak body juga. Body. And then opening and closing. Opening and closing kan, body. And then you letak dekat sini background color. Okay. Background color. Dekat sini kita letak background color. Background color dekat sini. Kita letak background color. Kalau kita letak contoh dekat sini blue. And then dekat bawah sini pun, kat bawah sini pun kita letak dekat body juga background color yang lain. Dia akan ambil yang latest punya, yang last. Yang ini first dia akan baca. Dia akan create blue punya background dekat body. Tapi at the end nanti bila dibaca yang style dekat inline punya tu, ada dia punya CSS yang lain, dia akan ambil yang last. So tapi yang terbaik jangan letak dekat sini lah. Sebab CSS ni elok kita letak dekat CSS punya style instead of inline dekat sini. Okay. Dan dekat sini pun tak berapa sesuai dekat sini. Sebab apa? Dekat yang internal ni, every page nanti you kena letak. Kalau you letak dekat luar, contoh the style CSS kan. Bila you letak dekat style CSS, you cuma linkkan sahaja style CSS ni dengan dia punya page. Contoh dekat sini kita link kan, pakai link ni kan. Jadi kita tak perlu create. Ni awak boleh link banyak-banyak ni. Contohnya awak link style 1 kan. Style 1 kita just copy Contoh show in Explorer. Kita ada style CSS. Kita copy yang ni. Copy and then paste. Satu lagi yang ni kita letak 2 contohnya. 1. Jadi kita boleh refer juga. Style 1 kita boleh copy pergi dekat sini. Yang ini dekat dalam docs kan. Untuk yang academic contoh kita guna yang style 1 punya. So then kita just refer dia punya nama je. So kita just copy je dekat sini, Ctrl C and then academic. Yang academic punya pun sama juga. Sini tinggal tukar je. Ni nombor 1 kan. So maknanya style ni awak boleh create style dekat luar and then refer to dia punya page. So ini kaedah untuk kita nak linkkan dengan CSS. So yang button tadi, yang hover tu, yang ni tak betul tak tahu kenapa. Tapi kalau you buat dekat bracket mungkin boleh jalan. Yang hover tadi, ni yang ni hover. So image, container, yang ini dia punya attribute. So bila dia hover dia akan kurangkan dia punya opacity. So contohnya dekat sini 30% awak letak 0.5 ke kan, dia based on you punya tu. Dan ada juga dekat sini bila you hover dia ada dia punya so then you cari yang ini you cari dia punya tag dia dekat dalam HTML references, HTML punya reference, dia punya A to Z reference. So cari HTML tag So dekat situ ada W3 School HTML tag, HTML tags, dia punya list dia. So then you boleh dapat HTML tag, attribute, reference, element reference. So dekat sini semua ada alphabetical punya tu, by alphabetic or by category you boleh dapat. So ni tags dia. Okay, so ada banyak dekat situ you kena explore sendiri. Okay, so ada banyak dekat situ. So by category pun ada HTML, head, titles, body. So explore. Ni apa? Ni tag untuk basic, body, title, head. BR ni line break, single break, dan ada banyak lagi ni. Okay.
HTML untuk yang colors, attribute, semua ada dekat situ. Banyak ni yang kena explore sendiri. Alt ni untuk yang alternate text tu. Macam tadi tu dia ada alternate text dekat sini. Ni alt. So ada banyak lagi Ini HTML. Daripada A dalam bentuk alfabet. So banyak. Awak tengok apa tu, awak just review je. Contoh yang macam ni kan, ni column. Dia spanning, column spanning. Dia nak bagi dia berapa besar dia punya column dia. Span tu column tu dia combine dua column. So kalau nak dua column, sini span tu column. Okay, so kita terus masuk pergi dekat dekat JavaScript. JavaScript ni pun kita ni kita tak cover secara detail juga, sebab sebenarnya PHP, hanya PHP sahaja yang untuk subjek ni khususnya lebih pada PHP. So ni internal, external dengan yang lain kita dah cover. Dan kita masuk dekat JavaScript. So yang JavaScript pun sama juga. Dan JavaScript tengok dekat sebelah kanan CSS tu, yang kita nak cover sikit je. Macam mana nak create variable, macam mana nak create operator. Ni variable lah, let and constant ni variable juga. Macam mana nak buat arithmetic, campur, tolak, darab, bagi apa semua. Macam mana nak assign, kita nak bagi value dekat variable, jenis-jenis variable, function, sikit function, dan dekat sini branching, if, switch, and then loop while. Itu je yang kita cover. Yang lain nanti you explore sendiri. So first untuk JavaScript ni, tujuan dia untuk kita nak bagi bagi functionality dekat HTML punya page or document. Contohnya macam ni kan, bila kita klik button ni, automatically dia akan paparkan dekat mana. Dekat paragraph yang dekat bawah ni, dekat sini dia punya date and time. Contoh dekat sini kan, date and time. Macam mana kita nak paparkan? Kita guna yang ini script. Yang ini adalah dia bukan yang ni JavaScript punya functionality lah. Kita guna create button. So untuk JavaScript, dia nak access dia punya HTML element, dia guna ID. Contoh dekat sini kita letak demo, tapi ni paragraph tapi kosong dekat sini. Kalau kita nak letak something dekat sini, boleh test kan, dia akan keluar dekat situ test tu. Okay, so then bila kita klik, dia akan replace test tu dengan yang ni, date. Ni adalah function dekat dalam JavaScript, date ni. Okay, so macam mana dia assign? Dia kena ada ID, nama ID tu, dan dia letakkan dia identify menggunakan document.getElement by ID and the nama ID tu. So, kalau kita letak dekat sini demo 1, bila kita run, dia tak keluar. Sebab apa? Dia tak jumpa yang demo 1. Ni demo 1 kan. So kalau kita letak situ 1, baru dia jumpa. Okay, baru dia dapat. So itu kaedah untuk dia nak identify kat mana dia nak letakkan dia punya isi kandungan dia. Terus kat sini kosong lagi kan. Okay, so ni JavaScript, simple JavaScript punya button punya tu, display. So kita tengok macam mana nak create value dekat variable and masukkan value dekat dalam JavaScript. Contoh dekat sini. So kita ada var, let dengan const. Var dengan let ni lebih kurang je. Cuma yang var ni macam mana kita nak guna? Ni tak ada kan. Ada yang guna let, ada yang guna var. Tengok pada version mana yang kita nak pakai. Okay, tapi yang ini tujuan dia untuk kita nak create variable. Contoh var x ni kita create variable. Equals to 5 ni kita assign variable dengan value. 5 kita assign dekat x, 6 dekat y, dan yang ini kita buat calculation, arithmetic operation. So kalau kita tengok dekat sini, ada demo dekat atas, dekat sini. So bila dia
Ni dia calculate bar x, y dengan dia punya operator dia z sama dengan x plus y. So then z tu dia simpan dia punya addition between 5 and x and y. Lepas tu baru dia letak dekat sini. Document get element by ID, dia letak dekat mana, dekat yang ini adalah tempat dekat mana dia nak paparkan tu. Dia dekat mana, dekat demo. So dekat demo. Kalau letak dekat sini, dia akan paparkan dekat bawah sini. Kalau letak dekat atas sini kan, atas lepas pada JavaScript, atas pada index sample, dia letak dekat situ, gantung pada tempat dia. Okay. Ini tempat dia nak paparkan. Tapi kalau yang ni tak ada, contohnya kita tak ada buat ID kan, dia tak keluar apa-apa. So yang penting ID dia kena ada, kena betul dengan yang ini, yang ID. So kaedah dia untuk kita nak dapatkan dia punya position dia, location dia, pakai document get element by ID. Ni untuk ID punya by ID add initial. So ni yang kita buat operation. Lepas tu kalau kita nak letak variable tadi, ni letak variable sama ada kita guna let or var, dua tu. Okay. So yang ini variable declared with let. Untuk block tu maksud dia dia dekat dalam dia punya macam function dia sahaja. Yang ini kita just declare as a variable declaration. Yang ini macam dekat dalam function yang kecil. Okay, let ni. Okay. So untuk yang constant punya, bila kita letak constant, contoh dekat sini pi, dan kita dah letak constant, kita tak boleh ubah semula. Dia sekali saja. Kita tak boleh create ataupun kita nak create dia punya nama variable yang sama dengan constant. Sebab constant ni tak boleh tukar. So bila you letak yang ni, yang baru ataupun yang ni sebagai ni kan dia berubah kan. Bila awak campur dengan 10, sepatutnya 13 kan. Tapi sebagai constant dia tak boleh. So then you tak boleh buat operation dekat constant punya variable. Bukan variable lah, constant. Tak boleh ubah. So dia akan bagi error. Yang ini assign sampai 93, tapi yang ini you kecilkan. Tak boleh ubah. Itu operator. Ni assignment. Operator equals to plus yang ni multiply and then comparison. So operator yang ini assignment, x equals 10, ini assignment. Okay. X ni dia punya variable. So assign 2 to y sama tadi y equals to 2. So arithmetic. So dia ada addition, subtraction, kemudian division, modulus ni reminder, and then increment by 1, increment by 1 juga. Okay. Decrement. Yang ni tukar, kurangkan satu. So dekat sini kita campur 100 and 50 sama tadi x dengan y. Okay. Kemudian assignment sama. Assignment the equals to kita assignkan. Kalau yang plus minus, plus equals tu maksud dia yang ni. Ni dia punya example usage dia. So then actually dia x plus y. Kita assign semula dekat x. Kalau x minus sama juga x minus y, assign semula dekat. Kemudian yang tu darab pun sama juga. Tu division pun sama. Okay, kecuali yang ni modulus ni. Untuk yang modulus okey macam ni lah. Maknanya kita boleh dapat dia punya nilai dia. Okay, so itu operator. Yang ini power off. Okay, arithmetic operator. Power off or exponent. Okay. So assignment sama. Data type dia ada string number, kemudian big integer untuk yang lagi besar daripada integer, boolean true false, undefined and then null ni kosong. Undefined tu can be string, can be number.
or can be boolean, ada 3, symbol and object. So in function kita ada function, contohnya function kita bagi nama, kemudian ada apa dekat sini you punya argument dia, so then kita boleh guna argument yang you provide dekat sini. Contoh kita ada function, kita bagi nama function, dia punya argument dia, so then kita boleh dapatkan dia punya hasil darab di antara P1 dengan P2 menggunakan return. So once you bagi contoh dekat sini my function 4 and 3, then you will get dia punya result kat sini. You assign dia punya result pergi dekat result dekat sini, so automatically dia dapat result tu equals to 4 times 3 lah, 12 kan. Okay, so dia paparkan dekat mana, dekat demo tu dekat sini, dekat bawah call a function with perform calculation, dekat bawah dia. Kalau you letak atas, of course dia akan letak dekat atas lah kan. Okay, so ni dia punya function. And then one thing you kena buat ialah bila you create script ni, you jangan letak belah atas script dia, you letak dekat bawah sekali. Okay, sebab HTML dia akan run, dia akan execute line by line. Okay, so yang kita nak ialah at the end of dia punya JavaScript calculation, kita nak paparkan dia punya page kan, dokumen tu kan. So kalau you letak dekat awal, mungkin dia di override kan. So dia mungkin dia punya paparan dia mungkin hilang. Jadi kita kena letak dekat belakang sekali, bawah sekali, sebelum closing body and HTML. Ni scriptnya ni, script opening and then closing script. Ini untuk JavaScript. Ini script means JavaScript lah dekat sini. Yang ini dia punya HTML, kat mana kita nak paparkan. Maksudnya dekat sini kita tak perlu nak kena hantar pergi dekat server untuk buat calculation di antara P1 dengan P2. Contoh yang ni kan. Okay, lagi object property, event, string, last kali dekat ni. Okay, yang ini branching, so dia ada conditional punya. Contoh dekat sini conditional. So if our, so dekat sini dia ada script opening, script closing. Yang kita nak paparkan dekat dalam demo ni, apa yang kita nak paparkan, dia punya result bila conditions tu true dekat sini. Apa yang kita paparkan ni dia punya text dia, good day. Kalau dia punya condition dia check, dia compare antara date dengan nombor 18. Ini 18 ni maksud dia as long as hours today date less than 18, dia paparkan good day. Dekat mana? Dekat dalam good evening. Barat good evening dekat sini kan. Tapi sekarang dia kalau masih kurang lagi pukul 18 atau pukul 6 kan, so dia akan paparkan good day. Sebelum tu good evening. Kalau you contohnya dekat sini kan, ini masih less than lagi kan. Kalau you letak satu dekat sini, nampak dia good evening kan. Ni yang ni dia punya asal dia. Okay, so ni if. So yang ini just one condition je, if and then run. Tapi kadang-kadang kita ada lebih daripada satu condition, so dia ada if else. So if else ada dekat sini, dia ada if else. So if first punya condition, kalau dia false, then automatically dia akan ambil yang ni. So dia tak akan run yang first punya. Bila conditions true kan, dia boleh run. So dia ambil yang second option, else. Kalau ada lagi, kena ada if else lagi kat sini. Else if lah, else if, another else, last kali else. Okay, so yang ini sama juga, greeting good day. Kalau less than 18, tapi kalau lebih daripada 18 pukul 7, then dia akan tukar good evening. Kalau you letak dekat sini good morning kan,
Sini good morning, sini good day. Kita boleh tulis kat sini. Okay. Kalau kurang daripada 12, good morning. Good morning kat sini kan. Less than 12, good morning. Lebih, good evening. So, apa good evening lah kan. Okay. So yang ini dia punya branching if else. Dan untuk switch punya, switch dia ada dia punya conditional. Untuk dia check conditional ni, new date dan get day. Yang ini dia compare dengan, bukan compare. So basically apa dia punya value? Kalau value dia, so tengok dia punya day dia, get day ni dia punya value dia yang ini. So maksud dia yang ini dia dapat dalam bentuk number 0, 1, 2, 6, 0 to 6. Dia punya get day ni. So ini dalam bentuk number lah. So you akan dapat case 0 on Sunday. So hari ni Monday, so dekat sini lah Monday kan. So you akan dapat Monday. Sebab hari ni punya date. Based on you punya apa tu, dia punya conditions ni. Kalau you nak check yang get date and then untuk apa tu months punya, yang untuk months punya dia letaklah dekat sini, apa January sampai December. Get months punya tu JavaScript get months JavaScript. So dia you boleh dapat juga get months. Okay, next look for loop ni you tahu berapa banyak kali you nak pusing. Contoh dekat sini dia start daripada kosong, let I ni counter, and then yang ini sampai I is less than car length ni. Yang ni gantung pada dia punya iteration dia. Contoh dekat sini cars, yang ini dalam bentuk array. So array dia ada berapa banyak dia punya attribute dia, ada berapa bilangan value yang dia ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. So dekat sini car length equals to 6 kat sini. Tapi dia kata less than. Jadi berapa? 5 kali. 5 kat sini. I equals to 5. Maknanya ini maksimum dia. Start from 0, dia punya cycle dia. First I, when I equals to 0, and last kali I is less than 6 dekat sini, which is 5. Maknanya 0 to 5. Okay, 0 to 5. So kalau dia paparkan dia punya array dalam bentuk index, dia start dengan 0, ni 0. Ni index dia start dengan 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So maksimum dia adalah 5 lah, betul lah. Okay, I less than 6 is 5 lah kan. So from 0 to 5. So 0, 1, 2, 3, 4, 5. Semua lah dia tu. Kalau you letak dekat sini, kalau less than ni 5 kan, kalau less than 4 dia dapat berapa je? 3 je. 0, 1, 2, 3 sampai 4 dia. Okay, dia punya indexing dia. Index start dengan 0, tapi counting start dengan 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 value dekat situ, 6 jenis cars. Tapi kalau bila kita nak positionkan dia by index, so start dengan 0. So contohnya you nak print out dia punya value yang dekat dalam tu from 0 to 0 to 4. 0, 1, 2, 3. 0 to 3. Ni less than 3, less than 4 is 3 lah kan. From 0 to 3. Kalau from 0 to 0 and kalau 0 and 1 less than 2 lah kan. 0 and 1. Okay, less than. So dekat sini sampai sini lah 0, 1. 0, 1 sini 0 less than 2 lah.
So you dapat BMW dengan Volvo. So ada dua. So ni combinations of array dalam bentuk bracket lah. Array cons maksud dia tak boleh tukar lagi. Ni tak boleh kurangkan, tak boleh tambah. Because kalau tak ada cons dekat sini boleh add in. Dia boleh add in lagi. So then kalau you nak tambah array ni dekat mana? Dekat dalam script. You boleh tambah lagi JavaScript, adding script boleh tambah lagi. Add you boleh add to array. You boleh tambah lagi. You pakai array push method untuk yang ini apa? To add new. Ni JavaScript Kalau you buang, you pakai dia pakai pop method untuk buang. Ni, okay? Ni Java. So contohnya dekat sini banana, orange, apple, mango. So dia nak buang apa? Yang mana satu? First pop. Return the element to remove. Contoh dekat sini you buang apa? You buang apa ni? First pop. You buang remove. You buang daripada belakang. Okay. So kemudian kalau you nak sort pun boleh juga. You nak sort array sorting, JavaScript array sorting. Saya pernah explore JavaScript sorting. JavaScript sorting, array sorting. Okay, array sort. Okay. So array sort dia boleh sort, reverse sort, dan ada banyak lagi lah. So yang ni kita buat sort je. Dia banana, orange, apple, B-O-A-M. So dia akan sortkan apple dulu, banana, mango baru orange. So yang unsorted yang ini dia just print out dekat demo 1 yang ini. Yang ini fruits ni dia letak dekat mana? Ini ialah fruits dia. Dia print fruits punya cons ni apa ni array dia just apa nama dia print dia kat situ dia dekat demo 1. Kemudian yang dah sorted punya dia taruh dia sort dulu baru dia letak dekat situ. Kalau ia nak letak dekat sini sort contohnya sort yang baru dan dia letak dekat situlah sorted punya yang baru. Sama juga. Okay. Sort sama sort fruit sort ada beza. Oh tak ada dekat sini. Dekat demo 2. Fruit sort. Oh salah. Yang ini awak kena bagi sini. Yang ini fruit sort dan baru awak letak fruit dekat situ. Baru awak assign kat sini fruit sort ni. Dan awak boleh dapat yang fruit sort punya assignment. Okay. Mana pergi? Salah tulis. So fruit sort dia ambil yang ni daripada fruit yang sorted punya. Okay. Yang ini assignment assign to new variable je. So ni apa dia? Sorting array. Sudah habis. Okay, last kita boolean ada lagi. Okay, last kita tengok yang bootstrap punya dekat sini bootstrap. So kalau katalah ni bootstrap ni kita ambil yang bootstrap 4 punya. Boleh juga ambil yang bootstrap 5. Saya lagi suka bootstrap 4. So cara dia ialah saya kalam dulu. Contohnya kita nak create layout bootstrap ni untuk kita nak guna elemen yang basically yang dia create proper layout lah bootstrap. So kita ambil yang bootstrap 4 punya. Okay. Bootstrap 4. So pergi dekat sini bootstrap ni. So
apa yang kita boleh guna dekat Bootstrap ni, basically kita nak create proper layout lah. Contoh macam ni kan, kita nak buat layout. Ni bentuk dia, layout. Dia ada navigation bar dekat atas, kemudian dia ada jumbotron, ada card dekat sini yang you buat dekat dalam website tu, dia ada card, dia ada button dekat sini kan. Yang you punya itu button full kan, ada tu. Dan you boleh letak title dekat sini kalau nak letak title kan. So ni yang kita nak buat. Kita nak buat atas kat sini sampai dekat sini je. Ini tak boleh lah. Ini just letak dia ni. So cara dia ialah kita identify dia punya elemen dia. Yang pertama yang atas ni ialah navigation bar. Ini dia ada dia punya apa, sandwich ni kan. So awak kena pilih mana yang dia dah siap dah. Contoh dekat sini kita nak buat yang ni. Kita buat satu dokumen yang baru punya, new document. Yang ini test Bootstrap testboot HTML juga HTML. So ni dia punya tu testboots BOOTS T HTML contoh So kita nak gunakan Bootstrap punya layout untuk kita nak buat ni. So untuk layout tu kita just create dia punya position dia je. So first kita ambil yang atas ni kita buat. First kita letak dia punya link dan yang ini kita ambil dia punya first link lah. Awak boleh terus pakai yang ni dan kita masukkan dia punya item dekat sini. Contohnya yang first tu navigation bar, left bar. Awak just create dia punya position dia, control slash, dan awak buat yang bawah dia. Yang ini nak bawah dia ni nama dia ni jumbotron. Atas ni navigation bar. Navigation bar punya ni. Ini dia pakai apa tu? Dia pakai burger stack tu kan. So awak boleh pilih mana-mana satu je. Dan yang ini dia punya tu. So first kita tengok dulu apa yang ada dekat dalam application bar tu. Sorry, dekat dalam Bootstrap tu. Tengok apa yang ada dalam content dia. Saya balik sebelum dekat sini. Okay, so yang ada dekat dalam ni version 4.6. Kalau awak tadi search kan Bootstrap Bootstrap. Saya letak Bootstrap 4 dekat sini. Bootstrap 4 So then bila awak pilih Bootstrap 4 dia akan keluar ni lah yang tadi tu Terus pergi dekat documentations. So untuk kita nak guna, kita boleh ambil daripada dia punya content dia. Contoh dekat sini, pergi dekat komponen. So kita ada sini alert. Ni jenis yang alert punya. Page. Kemudian breadcrumbs. Breadcrumbs ni yang macam ni, dia punya location dekat kita punya apa nama, documents. Kemudian ada button. So you boleh pilih button yang ini, boleh pakai yang ni. Kita gunakan yang ini, dia akan dapat yang primary. Kalau yang ini secondary, ini secondary button. Ini dia punya kelas dia. Kita gunakan kelas dia. Okay, untuk dia punya CSS dia. Button group. Ni left, middle, right. Okay, ini pun boleh juga. Kemudian card. Ini yang awak punya website tu, dia ada apa nama button tu. Kemudian dia ada image dia, kemudian ada card kan. Kemudian jadi kita just copy je dekat sini ni. Carousel ni yang dia boleh tukar-tukar dekat sini kan. Ni tak tukar first slide. Yang ini boleh tukar. Kita boleh copy sini je terus second, ini third slide, ni second slide, first slide kita boleh tukar. Ni ada dia punya navigation button dia. Dekat sini pun sama, kita boleh klik dekat sini ataupun klik dekat bawah. Kita tinggal pakai je. Kita tak payah nak buat, tinggal pakai. Collapse. Yang ini dia boleh collapse. Okay, ni. Nampak dia collapse dan dia keluar. Dan drop down. Ni drop down ni. Kita tinggal guna je.
Dan form, ni form ni banyak yang kita pakai lah form nanti. Ni form dia, yang ni email address and then submit. Dan kita boleh tukar lah dekat sini instead of email address, dia punya apa? Dia punya ID and then password. Boleh juga. Okay. Input group. Yang ini input group. Jumbotron. Yang ini. Jadi kita akan pakai Jumbotron, kita pakai cards, kita pakai navbar. Dan seterusnya lah list group. So, banyak lagi kan, media object, modal. Ini modal untuk kita masukkan data, collect data. So kita create satu modal. Modal ni bila kita kita guna button untuk buka dia gini. Modal ni macam ni. Okay. Bila kita klik button tu dia akan keluar. So dekat yang keluar dekat sini kita masukkan dia punya input form dekat sini. So yang form ni lah dekat sini form. Yang form ni kita boleh pakai form. Yang ini untuk yang kita masukkan dia punya apa tu image ke ataupun file. So dia boleh masuk dekat situ di form. Tak nampak lagi kan sebab kita belum pakai lagi. Once you dah exercise pakai baru nampak. Kemudian input group Jumbotron, tadi modal nav yang kita nak pakai. So yang ni nav yang macam ni dia ada dalam bentuk link je, active link, dan apa-apa link dekat sini kita boleh copy. Ataupun ada yang disable, yang ini disable punya link. Ataupun yang ni dekat tengah-tengah horizontal alignment kat sebelah kanan justified. Dan yang ini dalam bentuk vertical. So yang ini dalam bentuk dia ada dia punya tab dia, dalam bentuk tab. So yang kita pakai ni apa? Navbar, kita pakai yang atasnya, simple. Ni navigation, kita pakai navbar. Yang kita nak pakai ni navbar. Okay. Navbar untuk yang atas. Dia ada navigation bar. Yang ini dia punya company punya tu, contoh macam Bootstrap punya logo ni, dan home dekat sini, dan lain-lain link dekat sini. Ada yang disable, ada yang drop down. So kita boleh pakai yang ni, dia dah siap. Kemudian ada search pun ada juga. Name button dia apa semua kat sini kan, lebih kurang. So kita just copy je dekat situ. Kemudian lagi yang kita nak pakai lain-lain lah, yang lain yang kita pakai lagi dekat sini, pakai layout ni. Layout kita nak pakai grid ni. Layout kita pakai grid yang ni. So kita ada one of three columns ni, 3 kolom ada satu row nya. So kalau kita nak tambah lagi, kita tambah lagi lah ni div dia container, ni row, ni di kolom 1, kolom 2, kolom 3. So kita boleh masuk. Kita pakai yang untuk yang ni. Ni kita guna grid. So ni first row, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. So kalau ada beberapa kolom kita kena pakai banyak lah. Tapi kalau pakai 3 je, just pakai yang ini je. One row of 3 columns. One of 3. Okay, so kita letakkan dia punya item dekat sini, first navigation. Tapi first untuk kita nak pakai Bootstrap ni, kita kena masukkan dia punya link for Bootstrap dengan JavaScript untuk dia punya tu. So pergi dekat sini, pergi dekat documentation, pergi dekat documentation, klik pada documentation, sediakan keluar introduction, dan ada 2 benda yang kita nak pakai, CSS dia punya link dan JavaScript punya link, dua-dua. Jadi saya cadangkan awak buat sendiri yang ini, ataupun awak just copy mana yang dah siap dah, satu template ni. So yang ini dah siap. Okay, tinggal ni yang JavaScript punya link ni dia kena letak dekat belakang. Jadi dia letak dekat belakang sekali. So dekat sini dia letak belakang. So saya pakai yang ni je, just copy. Okay. Dan isi dah pakai yang ini, saya just override je. Okay, so dah siap. Tinggal masukkan aja dekat sini, tak payah dah. So kita masukkan yang bawah ni semua JavaScript. Antara JavaScript dengan body yang kita masukkan yang tadi tu. So first yang kita kena masukkan tadi apa? Dia punya navbar.
Kita comment out dia navbar. Lepas tu kita nak masukkan apa tadi? Yang ni dia punya ni navbar. Ni dipanggil, nama ni dipanggil jumbotron. Jadi kita panggil jumbotron kat situ. Sini jumbotron. Ni dia punya elemen, nama elemen tu. Pas jumbotron ni kita masukkan yang card dekat dalam grid lah. Card tapi dekat dalam grid. Okay. So ni card ada 3 saja. Nampak ada 3. So ni kita 6 tapi nak kan. Ni navigation, jumbotron and then cuma dia ada dekat sini ada berapa row lah kan. Kalau nak tambah row card juga in grid lah. So kita pakai grid ni. So kita ambil dia punya first dia punya navbar dulu. Pergi dekat komponen, cari navbar. So kita ambil navigation bar yang ni. Saya just copy je, nampak tak dekat sini? Saya just copy je. Dan lepas tu masukkan dekat dalam navigation bar. Just paste in. Ctrl SF. So untuk yang navbar punya dah selesai. Next adalah jumbotron. Jumbotron ni yang ni. Pergi dekat sini. Pergi dekat komponen yang jumbotron tu. Okay? Ni jumbotron. So dalam bentuk ni kan. So just copy je. Masukkan dekat dalam jumbotron. Dan Ctrl SF. Dan last sekali cut. Tapi yang cut ni dekat dalam bentuk grid. So first out kena cari gridnya. Yang ni grid. Pergi dekat layout. Cari grid. So out ambil yang one row of 3 columns. So just copy je. Jadi kita nak kena masukkan sini. One of 3 ni dekat sini. Dia punya apa tu cut tu dekat sini. Masukkan. Okay. So saya just copy and then saya masukkan. So yang last kali dekat one of 3 column ni lah cut yang kita nak masukkan. Dekat sini. So one of 3 column. Yang ni first column. Ni first column. Saya letak dekat sini satu lah. Satu. Sini 2. Ni kolom 2. Ni kolom 3. Okay. Jadi kita letak dekat bawah dia. So yang ini isi kandung adik lah yang komponen tu. Dekat komponen card ni. Yang kita nak ialah card. So then just copy yang ni je. Pergi dekat dalam one of 3 column punya tu. Sini. Ni card. Card satu. So yang ini card lah. Dari opening sampai closing kat sini. Card satu. Ni card 2. Dan yang ini card 3. So untuk dia punya image tu kita dapatkan daripada sini. Ni UTF 1, 2, 3 kita dah boleh pakai lah. So yang kolom 2 ni kolom 1 kolom 1. So yang source ni IMG ni belum ada lagi kan. Jadi kita masukkan sini slash IMG and then 1. So kita kena buang yang slash tu slash. Yang ini dekat source tu 3 tu slash kita ambil IMG and then 2. Dan slash tu yang first kita buang. Dan yang ketiga ni 2 kan. Yang ketiga yang ni. Okay. Slash kemudian IMG yang ketiga punya. So yang ketiga pun yang ni pun kita buang. So kalau kita tengok dia dah kan nampak. Cuma dekat sini dia ada size tak? Dia tak ada letak size kan. Jadi kita kena letak juga dekat sini size dia. Out dia pun ada. So kita kena letak size dekat sini. Dia punya width berapa? And then dia punya apa? Dia punya height dia berapa? Height dia berapa? Kat situ. Width dengan height. So kalau katalah kita letak width dia berapa? Dalam 100 pixel, 100 px. Yang height dia 50 px. 50 pixel. Okay, so buat letaklah 80 pixel ke 100 kali 80. Okay, ni just copy je lah sampai sini Dan awak copy masukkan dekat ni 3 kolom 2. Dekat mana tadi IMG last sekali kat situ. Sebelum out pun boleh juga. Okay. Dan yang satu pun sama juga. Saya punya size. Okay, Ctrl S save. So bila you preview sekarang ni, mana dia punya tu? Ni kan. Local force.
web page. Ini localhost. Dia punya apa? Web 1. And then dashboards kan. So dah ada lah. Faham kan? Simple kan? So ini saya dah berapa ni 80. Besarkan sikit lah. Ni tak berapa tinggi kan. Ni 100 kali 80. Tak ni kan. Kena adjust lah. Dia punya tu size dia. Kalau awak tak taruh tu, dia automatically mungkin dia adjust tu dia punya size. Kau cuba satu punya. Saya check tengok. Dia adjust tak? Tapi dia adjust. Okay, sama. So kalau tak letak pun dia automatically dia adjust ikut dia punya size. Ni 2 and then 3. Dia punya size. Okay, terima kasih. Pun dia dah buatkan untuk kita. Simple je kan? Cuma yang ini dia tak. Itu kat mana? Satu. Dia memang pendek begitu. So nampak kan? Okey. So ini kaedah untuk kita nak nak guna. Ini kita boleh letak dekat tengah-tengah ni. So kita guna div and then kita centerkan. Contoh center. Kita nak centerkan div. So dekat sini center. Dekat navbar class so box kena search sikit lah. Kalau nak centerkan something macam ni kan, dia nak centerkan yang ini kan, nak centerkan ni kan dekat center kan. Awak kena tengok dia punya tu, dia punya elemen dia dekat mana ni. Awak boleh preview juga dia punya tagging dia based on contohnya dekat sini awak pakai F12 punya tu, awak boleh preview dia punya tagging dia. So awak boleh nampak setiap tagging tu awak boleh follow je kelas dia berapa. Ni footer dia ada kelas text neuter apa semua, awak just follow je. In fact kita boleh copy ni pun, kita boleh copy daripada sini. Kemudian yang ini apa? Yang ini bukan navigate, ni Jumbotron kan, Jumbotron text center, nampak dia taruh dekat situ. Okay, so kita boleh follow. Yang ini awak pakai tu nak preview dia punya tu elemen tu, awak pakai F12 and then awak boleh nampak. Okay, so in fact dekat sini pun dia tunjukkan yang dia punya body margin dia berapa, padding dia berapa dekat sini. Okay, ada elemen dia, awak boleh inspect dekat sini. Okay, contohnya ni kan dekat main ni dia ada apa yang ada dekat situ. Div album dekat sini awak boleh nampak. Dia punya padding dia berapa, font size dia. Satu lagi font size dia pakai REM ni. REM pun boleh juga ataupun pixel punya tu pun boleh juga. Awak nak pakai REM ke ataupun pixel boleh. Beza dia apa? REM ni dia dah setkan dia punya standard size dia. Satu REM contoh besar ni, kalau 2 REM dia increase by 2 RAM. So tengok dia punya sizing dia. Nanti awak boleh try tengok dia punya RAM size HTML. So awak boleh bezakan. Okay, so contoh dekat sini 16 pixel. Browser usually use 16 pixel as the default. So yang ini kita sebut sebagai satu REM. So kalau 0.5 dia separuh daripada 16 pixel. Kalau 1.5 kali je lah. So based on that dia punya multiplication. So hari ni kita dah cover tiga. Yang pertama tadi CSS, dan kita review tadi HTML, dia punya structure dia, kita dah buat CSS juga.
Dan JavaScript pun sama, termasuk Bootstrap. So untuk yang lab satu ni awak dah boleh buat lah. So ni picture button. Ni dia dah bagi terus. So awak pakai yang dia dah bagi CSS property ni. Cuma dekat sini dia ada dekat sini ada tambahan question 3 ni dia suruh awak buat. Dia kata apa? You are required to attach form with JavaScript form validation. So awak just apa tu? Cari je dekat sini JavaScript validation JavaScript validation. Awak pakai yang validation. Awak pakai form validation. W3 School punya pun boleh je. Ataupun dari mana-mana pun boleh form validation. Okay, ni form validation. Ambil Java ni form validation. So ni form validation. So dekat sini dia cuma dia bagi form validation apa? If not fail, dia akan bagi alert. Okay, contoh dekat sini kan. Kalau tak dapat apa kosong, kita submit, tak dapat apa dia akan bagi form validation tu saja. So yang dekat sini soalan dia kata apa? You are free to use either alert or text mechanism to show the validation message. So maksud dia apa? Dekat sini untuk yang full name ni, name awak letaklah dia punya tu validation awak dekat situ. Contoh dekat sini kan name must be filled and with string or whatever. Dekat sini kan. Ini baru satu form. Dia boleh letak banyak form ni. Form untuk yang HTML form awak boleh ambil daripada sini HTML form awak boleh ambil daripada sini form ni. So just pakai yang ni lah, tak ada masalah kan. Dia ada dia punya form dia adalah yang ini tempat ni dipanggil type text. Ni dipanggil type text. Kalau kita letak dekat sini type ni password, dia akan bila kita type password, bila kita type dia tak keluar. Dekat sini password. Dia tak keluar. Ni type password. Tapi kalau kita type text, dia boleh nampak. Itu dia punya. Ini apa input punya text. Yang ini dia ada BR ni, label dia last name, and then dia turun ke bawah. Kalau tak ada BR, dia ke sebelah dia sahaja. Dia akan letak dekat sebelah. Dekat sebelah. BR ni untuk tolak ke bawah. Break, line break. Insert line or insert break. Dekat sini ada dua break, so dua BR ada dua. So awak just pakai yang ni je pun okey. Tapi kalau nak pakai yang form yang dia dah ni daripada Bootstrap punya form boleh pakai juga, atau form biasa pun. Yang penting validation kat sini. Kemudian yang ini dia ada alert tu. Alert tadi sama macam yang ni ada alert ni kan. Okay, so dikasih using JavaScript add one or more button, namely hire me with functional of 3 times from. Awak nak letak satu-satu antara satu sama lain pun boleh juga. Contoh kalau katalah dekat sini awak buat alert kan, JavaScript alert. JavaScript alert. Okay. Awak nak letak JavaScript alert dekat sini. Dia ada satu je dekat sini alert. So bila awak klik dia akan keluar alert ni. Hi, bila awak klik lagi, letak lagi satu dekat bawah dia. Alert ni kan. Another alert. So then berapa kali alert awak nak? 3 kali awak letaklah 3 kali. Pun boleh juga. Macam ni pun boleh. Tak ada masalah. So dia akan run one by one. So I'm a box. So, hello. Hello. Ni satu. Ni satu. Hello 2. Hello 3. So every time you klik pada button tu, dia akan continue with the next alert lah kan. Okay. Hello 1. Hello 2. And then hello 3. Right. So dia kata apa dekat situ? Disuruh awak, dia prompt. So maknanya dekat sinilah. First, hi. Second, third, hire me. Okay. So itu dia punya alert prompt. You nak buat satu-satu macam tu pun boleh, tak ada masalah. Ataupun you nak buat button
one or more button, satu ataupun lebih, setiap satu alert ni untuk satu button pun okey juga. Yang penting awak keluarkan alert. Okay, yang ni nombor satu. Yang last sekali dia suruh awak write down conclusions of your works about HTML, CSS, JavaScript. So, apa yang awak buat dekat sini, kan, daripada card ni, student card ni, student profile card, gambar apa semua, awak buatlah dia punya conclusion. So, sekarang apa? 42. Ada soalan? So, untuk leg 1 dah selesai.